Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam fizik tingkatan 4 bagi bab 2 daya dan gerakan 1. Kali ini berkaitan pralatihan formatif 2.4. Okey, bagi soalan yang pertama, jelaskan hukum gerakan Newton pertama. Maka maksud atau penyataan bagi hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan mengekalkan keadaan pegun atau sekiranya sedang bergerak akan meneruskan pergerakannya dengan hal laju malak dengan syarat tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Maka keyword untuk hukum gerakan Newton pertama, objek akan mengekalkan keadaan asalnya, iaitu kalau pegun akan meneruskan pegun, sekiranya sedang bergerak dengan hal laju malak akan cuba untuk meneruskan pergerakannya dengan syarat tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey, untuk soalan 2, Ali ingin menarik alas meja tanpa menjatuhkan barang yang berada di atas alas meja tersebut. Maka bagaimana Ali boleh berbuat demikian? Dan jelaskan jawapan anda. Maka apa yang Ali perlu buat ialah Ali perlu tarik alas meja tersebut dengan pantas, dengan cepat dan dalam masa yang singkat. Kenapa? Kerana barang di atas alas meja akan cuba untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu pegun. Disebabkan oleh konsep apa? Inersia, untuk mengekalkan keadaan asal. Okey, untuk soalan 3, teliti pernyataan berikut. Pernyataan pertama, objek hanya boleh terus bergerak jika ada daya yang bertindak. Pernyataan kedua, daya yang diperlukan untuk mengubah keadaan gerakan objek. Dan pernyataan ketiga, roket di angkasa lepas boleh bergerak tanpa daya pemacu daripada enjin roket. So, soalannya, pernyataan mana boleh dijelaskan menggunakan hukum gerakan Newton pertama? Hukum gerakan Newton pertama tadi mengatakan bahawa objek cuba untuk mengekalkan keadaan asal jika tiada daya yang bertindak. So, pernyataan yang paling tepat ialah pernyataan nombor 2 dan boleh dijelaskan menggunakan hukum gerakan Newton pertama. Bagaimana? Daya bersih yang bertindak ke atas suatu objek boleh menyebabkan perubahan keadaan pergerakan, sama ada mengubah magnitud lajunya atau mengubah arah gerakan objek atau kedua-duanya. Okey, daya boleh mengubah keadaan, iaitu sama ada ubah laju, ubah arah gerakan atau ubah kedua-duanya. Okey, soalan keempat, nyatakan 3 contoh kesan positif inersia. Soalan ini sebenarnya terbuka dan tidak tertakluk kepada mana-mana jawapan tertentu. Walau bagaimanapun, saya berikan contoh jawapan. Contoh yang pertama, mengeringkan payung bagaimana? Dengan memutarkannya dengan cepat dan menghentikannya secara tiba-tiba. Dan air pada payung akan meneruskan pergerakannya. Okey, contoh kesan positif inersia yang kedua ialah untuk mengetatkan kepala penukul yang longgar dengan menghentaknya ke permukaan. Dan 3, mengeluarkan sos daripada botol. So, kita goncangkan botol dan kita berhentikan secara tiba-tiba, maka sos akan meneruskan pergerakan dan keluar daripada botol. Untuk contoh soalan 5, nyatakan 3 kesan negatif inersia. Contohnya, soalan ini juga soalan terbuka. Jawapannya terpulang kepada murid-murid yang penting berkaitan konsep inersia. Saya berikan 3 sahaja contoh kesan negatif inersia. Pertama, penumpang akan terhumban ke belakang jika bas bergerak dari keadaan pegun, terutamanya bagi penumpang yang berdiri di dalam bas. Okay, contoh yang kedua, kenderaan yang berjisim besar akan mengambil masa yang lebih lama, lebih panjang untuk berhenti. Dan contoh jawapan yang ketiga, semasa kemalangan, penumpang kenderaan berisiko untuk tercampak keluar ke hadapan
semasa kereta berhenti secara tiba-tiba. Sebab itu, komponen keselamatan dalam kereta diletakkan untuk mengurangkan kesan inersia. Contoh bagi komponen kenderaan ialah tali pinggang keledar. Dan juga untuk mengurangkan kesan hentaman, diletakkan beg udara. Okey, setakat itu sahaja untuk latihan formatif 2.4. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kita akan bertemu lagi dalam video bisik akan datang. Terima kasih.